Bismillah ni'mal wakil ala Allah tawakkalna sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qaddasallahu sirrah. Man arafal haqqa, situ. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai', ay fa'ilan wa mudabbiran, wa man faniya bihi ghaba an kulli syai', falam yara mawjudan siwahu, wa man ahabbahu lam yu'thar atau lam yu'thir alaihi syai'an, ay min iradati wa syahwati. Man arafal haqqa syahidahu bi kulli syai'in, barang siapa yang mengenal ia akan al-haq, barang siapa yang mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang amat besar dalam kehidupan insan. Matlamat pertama Tuhan suruh apa? Kenal akan dia. Uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalaq, aku kasih bahawa aku dikenal, maka aku jadikan akan sekalian makhluk. Jadi maknanya kedatangan kita insan adalah untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab apa? Rahsia dia. Sebab seluruh amalan, seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala akan dapat dijalankan dengan sempurna, dengan selengkap-lengkapnya apabila insan itu mengenali Tuhannya. Ya, bila dia kenal Tuhan dia akan dapat mengamalkan seluruh perintah Allah Ta'ala dengan cantik. Di mana wajah tanasub, wajah kemunasabahan ni kat mana? Ya, sebab banyak orang dakwa dia kenal Tuhan, lepas tu dia lawan perintah Tuhan, itu tanda salah. Sebab bila dikenal siapa dia Allah Ta'ala dengan pengenalan yang sebenar, Allah Ta'ala itu siapa? Zat yang maha sempurna, zat yang maha hebat, segala-galanya ada di dia. Ya, kalau kita mengaji tauhid umum, tauhid am, itu perkara besar. Segala sifat kesempurnaan milik siapa? Segala kekurangan milik siapa? Milik makhluk. Maka hati manusia dia jatuh kepada benda yang hebat ke benda yang sebaliknya? Sudah tentu dia jatuh hati pada benda yang paling hebat. Maka zat adalah paling hebat. Kenapa hati tak jatuh? Petanda dia tak kenal. Kalau dia kenal Allah Ta'ala dengan siapa dia Allah Ta'ala, kalau dia kenal siapa dia Allah Ta'ala yang maha hebat, nasaya hati dia akan tersangkut kuat rindu kasih dia. Bila hati dah tersangkut kuat rindu, mana mungkin dia meninggalkan syariat? Mana mungkin? Lagi kuat dia berpegang dengan syariat. Itu rahsia. Waktu rahsia dia serius sekali. Bila dia kenal Tuhan, jawab dia misi dia akan tunduk. Ya, dengan sungguh-sungguh ketundukan, hatinya akan rapat serapat-rapatnya, hatinya akan bertaub sekuat-kuatnya, ya, dan dia akan menjadi sentiasa dalam pandangan kalbi. Itu kalau dia kenal.
Ya, kalau dia kata dia kenal, lepas tu dia tengok makhluk, nampak Tuhan, tak nampak, tu kan kenal panggil. Sebab dia kata man arafa, siapa yang kenal al-haq Allah Ta'ala, maka dia syahidahu fi kulli syai'. Dia akan syuhud Allah Ta'ala dalam tiap-tiap sesuatu yang dipandang. Dialah mudabbiran, dialah yang mentadbir, dia yang menyusun segala-galanya. Jadi kalau dipandang satu apa, tak rasa apa, itu belum kenal panggil tu. Banyak khayal banyak. Ya, sebab dia kata ma'rifah, apa dia kata ma'rifatul haq. Ma'rifatul haq ni lah syuhudur rububiyatih. Kita syuhud akan rububiyah ketuhanan dia fi mazahiril ubudiyah. Ya, dalam tempat zahir segala ubudiyah nampak. Ataupun setengah ulama mengatakan, dikatakan ma'rifat ialah al-ghaibatu anil ghairiyah bi syuhudil ahadiyah. Ya, itu dikatakan ma'rifat ialah apa? Al-ghaibah, lenyap yang lain. Al-ghaibah anil ghairiyah, keperasanan kau dia lenyap dengan makhluk, dengan sebab bisyuhudil ahadiyah, dengan sebab dia memandang akan ahadiyah Allah Ta'ala, ketunggalan Tuhan. Dalam ketuhanan dia yang mempunyai, milik dia. Pentadbiran milik dia, kekuasaan milik dia, semua makhluk milik dia. Ya, itu. Maka Tuhan punya yang maha hebat. Kalau dia tak kenal, habislah. Ya. Ataupun dikatakan makrifat, dia kata hiya taraqi min syuhudil alamil asbah ila syuhudil alamil arwah. Daripada difokus kepada alam asbah, ni alam asbah, alam mulki, alam yang penuh dibalut dengan nafsu, kelalaian dan sebagainya, diangkat terus naik kepada alamil arwah. Ya, alamil ruh, itulah alam untuk makrifat akan Allah Ta'ala. Itu sengaja bertakrif makrifat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebut oleh para ulama. Jadi barang siapa yang kenal akan Allah Ta'ala, maka dia akan dapat apa? Syahidahu, penyaksian. Dia akan menyaksikan, mana syuhud. Apa mana syuhud? Ru'yatul basariyah, pandangan dalam gitu, terus. Ini kelazatan sebenar dalam kehidupan insan ini tadi. Inilah kelazatan yang sebenar bila dibukakan engkau dengan dia. Barang siapa mengenal dia akan hak kita ala nasaya jawab itu, dipandangnya aibil basirah, akan dia, akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam tiap-tiap sesuatu yang berbuat dan memerintah. Itu maksudnya. Mana dia akan memandang Allah Ta'ala sebagai apa? Dialah fa'ilan, yang membuat, wa mudabbiran, dan yang menyusun dia. Ya. Allah. Maka bila keadaan dia begitu, dipandangnya tiap-tiap satu yang berbuat, dan dialah mudabbiran, yang mentadbir. Sekarang kita rasa cabut tadbir. Ini saya buat ni. Kalau saya tak ada ni, tak jadi benda ni, syirik panggil. Dia pandang diri dia. Mudabbir huwa Allah. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Tuhan yang mentadbir langit bumi, bukan engkau. Bukan Amerika, bukan dunia tu kuasa besar. Tak ada besar. Selagi kita perasan ada kebesaran makhluk, maka kita mahjub, ditutup. Tuhan takkan buka kalbi kita dengan dia. Sila padamkan keperasanan besar makhluk tadi. Yang besar dia je. Dah apa faedah kita sembahyang, kita pergiangkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar kat dalam kalbi, yang lain besar. Itu dia panggil munafik kita dengan Tuhan, nifak. Bohong, Tuhan kata dusta kau. Kau cakap dengan mulut Allah Ta'ala besar, tapi kalbi kau rasa yang lain hebat, yang lain besar. Tak ada. Sebab bila diangkat, dia takbir Allahu Akbar, terus rohani dia uruj ila alamil ma'rifah. Dia naik terus mi'raj ke alam ma'rifat. Hilang tu. Sebab tu sembahyang paling nikmat paling besar. Sembahyang nikmat paling besar. Dia masuk sembahyang selesai, bernikmat dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini dia sembahyang pula dia rasa penat. Ya, dia sembahyang penat. Sebab apa rasa penat? Tidak ada kelazatan. Sebab tidak ada lazat, dia tak kenal betul siapa dia Tuhan dia. Dia masih lagi nampak fa'il wa mudabbir, ya, selain Allah Ta'ala. Dia nampak yang mentadbir, dia nampak yang membuat lain dari Tuhan. Patut boleh penat. Dia tak kenal.
Kalau dia kenal siapa dia Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar kenal, dan saya dia berlazat dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Dia memberikan tumpuan qalbi dia 100% dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Dia asyik dengan Tuhan, bukan asyik dengan makhluk. Dan akhirnya bila dia mendapat kelazatan dengan Tuhan, dengan makhluk dia tak ada rasa apa. Orang puji dia orang tak rasa apa, orang caci dia orang tak rasa apa, orang lari pada dia tak rasa apa, dia tak rasa. Maknanya kesan hati dia tidak lagi dengan alam mulki, dia sebenarnya alamil malakul, alamil jabarut, atau maksudnya ya alamil sifat wal asma, ya, dia asyik dengan karam dengan sifat dan asma Tuhan. Inilah benda yang kita nak cari sebelum kita padam. Tu padam kan? Belum malakul maut sampai. Inilah benda. Kalau kita tak berjejak, habis. Kalau tak berjejak sini, rugi serugi-rugi. Ibu nak tak gulung di belakang munajat. Madzal ladzi wajada man faqada. Wa man ladzi faqada man wajada. Laqad khaba man radiya dunaka badalan. Madzal ladzi wajada man faqada. Apakah kehasilan orang yang luput ini benda syuhud musyahadah. Sepanjang Tuhan beri umur dia 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, dia tak jejak, maka musyahadah dengan Tuhan. Hati dia berjejak dengan makhluk, dia bukan dengan Tuhan. Ya. Maka orang tu apa ada hasil, tak ada hasil. Kalau tu kata apa tak hasil. Baliknya apa? Wa man ladzi faqada man wajada. Apakah keluputan orang yang dapat ini benda? Ini benda diberikan antara ditajalikan Tuhan buka. Maka orang itu sebenarnya orang yang ada kehasilan dalam hidup, walaupun orang tak kenal. Ya. Maka digulung itu laqad khaba man radiya dunaka badalan, rugi serugi-rugi orang yang menukar Tuhan dengan makhluk. Ya, dia terasa kebesaran makhluk, kebesaran Tuhan kosong, tak rasa. Dia rasa kehebatan makhluk yang tak ada hebat ni, kehebatan Tuhan sebenarnya tak terasa dalam qalbi. Oh, itu orang paling merugi. Dia berhadap kepada makhluk, dia tak berhadap kepada Allah Ta'ala. Dia jatuhkan hati dia asyik dengan makhluk, tidak dengan Tuhan. Itu manusia paling bodoh. Ya, paling bodoh, ahmak. Dan orang yang paling merugi. Maka sila ya, ambil langkah segera sebelum malakul maut sampai, supaya kita berjejak antara konteks sebenar kita dengan Allah SWT, supaya ada makrifat sebenar kita dengan Tuhan, supaya hati kita sentiasa syuhud akan dia, dan hati kita lenyap dari keperasanan dengan makhluk. Hati jasad tak apa, dan jasad tak ada masalah. Kun ma'allah, ya, hendaklah kamu serta Tuhan. Abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad dia dengan makhluk, tapi hati dia dengan Allah Ta'ala. Itu para arif. Kita nak hati itu, ya. Jasad ada hal dan jasad kita ni, dia boleh kamu, dia mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan itu hakikat roh dia itu yang sebenar. Maka dia itu nak dijaga betul-betul, ya. Jangan dia berpaling, jangan dia terlindung, jangan dia tersasar, jangan dia duduk dalam gelap, dan jangan dia berani menjauh-jauhkan diri dia dengan Allah Ta'ala. Ya, rapatkan. Dia kenal sebenar-benar kenalnya Allah. Ya, kalau kenal nasai dipandangnya, mana disyuhud, dimusyahadahkan akan Ta'ala dalam tiap-tiap sesuatu yang berbuat dan merintah. Dialah sebenarnya fa'ilan wa mudabbiran. Ya. Maka tiadalah jinak ia pada sesuatu. Kalau dia dah kenal sebenarnya membuat Tuhan punya ialah Allah, yang mentadbir ialah Allah, fala ya'nas li syai'in. Dan saya hati dia tidak akan jatuh hati rindu pada sesuatu. Sebab dia dah kenal yang paling hebat. Ya. Dia akan cari hati dia nak benda hebat. Siapa yang paling hebat dia? Segala-galanya dia. Kenapa hati boleh berpusing kalau dia kenal? Dia berpusing tanda dia tak kenal. Kalau dia kenal confirm. Kalau dia kenal confirm, hati dia takkan jatuh pada yang lain, takkan berpaling pada yang lain. Walam yastauhish min syai'in, dan dia tidak akan diam daripada suatu. Allah, ini tingginya ahli makrifat. Ya, lazatnya orang duduk dalam makrifat, dia tenang, dia tak lari,
dan dia tak jauh. Sebab dia sedang memandang af'al Tuhan. Kalau orang zuhud belum berjejak lagi, dia lari. Ya, dunia banyak dia lari, sebab dia takut dia terpengaruh. Tapi kalau ahli makrifat, dia pandang semua dari Tuhan, dia tak lari, dia duduk. Tunggu. Ada tak apa? Tak ada. Orang datang ramai kat dia pun tak apa, sebab dia pandang semua af'al. Mudabbir huwa Allah, fa'ilan huwa Allah. Orang lari pun tak apa, orang nampak semua fa'ilan huwa Allah. Tuhan yang tabirkan aku. Maka dia berlazat dengan Allah, bukan berlazat dengan orang. Kalau berlazat dengan orang datang semua. Bila orang lari dia pening. Itu ahli ghaflah, orang yang lalai. Ahli lah tak ada, dia tak ada heran orang ramai orang datang. Kalau tak ada datang, baik, orang tak ada, orang tak ada heran bagi dia. Sebab untuk dia nak menghadap Tuhan, bukan nak menghadap orang. Ya, dia pandang semua tu fa'ilan min Allah. Pembuat tu mudabbir huwa Allah. Maka sebab dia kata lam ya'nas bi syai'in wa lam yastauhish min syai'in. Dia tidak jinak dengan sesuatu dan tidak dia dengan sesuatu. Jinak dia dengan Tuhan. Ya, tu alhamdulillah. Betapa bahagianya, betapa nikmatnya, betapa berjayanya, betapa selesanya bila duduk dalam lain ahli makrifat. Kalau tak masuk ahli makrifat, jangan ceritalah, dia lomboklah dunia banyak mana pun tanya, dia confirm dia pening. Tuan-tuan tanyalah jutawan macam tahu pening lagi. Dia punya rumah macam sarang parti bertingkat-tingkat. Ya, sana kondominium dia punya, sana dia punya. Wah, tanah pula semua daripada Jasin sampai Melaka semua dia punya. Ini tanah saya, gerandi dekat 3 kaki tinggi. Dia kata tanya dia pening, confirm pening, jangan temberanglah. Jangan temberang dengan dunia, hati kamu akan tenang. Bohong. Kalbi kamu tenang dengan dia. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Siapa bagi pada ayat ni? Siapa bagi pada ayat yang Quran? Quran. Ala bi zikrillah. Ketahuilah dengan mengadap, tawajuh, fokus dengan Tuhan. Tatma'innul qulub, hati kamu akan tenang. Diberi kebahagiaan rohani kamu dengan Tuhan. Bukan dengan harta. Si lebay malam ni kumpul harta, ingat dengan harta dia boleh tenang. Lagi harta banyak lagi kau pening. Dulu tak ada escort, sekarang ada escort. Dulu tak ada rumah, tak ada pagar, tak cukup pagar dengan jaga lagi. Habis pening. Tuan cerita lah. Menghadap dia pada makhluk, confirm mati dia pening. Menghadap ke Tuhan, barulah tu rahsia ketenangan. Cari rahsia kebahagiaan dengan dia, bukan makhluk dia apa dia fakir hina. Dengan dia pemilik sebenar, huwallahu ta'ala. Habis. Kita cari jalan makrifat sebenar dengan Tuhan sebelum dipanggil kita. Ya, malakul maut duk jeling kan. Tapi lusa taman Allah. Ya, kullu atin qarib, tiap-tiap yang benda akan datang makin dekat tu makin jauh, makin dekat tuan-tuan. Kita semua dah bertunang. Tahu? Bertunang dengan dia malakul maut, bertunang kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasa za'iqah. Itu makna za'iqah rasa. Al-maut makin lama makin dekat, bukan makin jauh kan. Kemudian wa man faniya bih ghaba an kulli syai' ay falam yara mawjudan siwahu wala mujidan illa iyyahu. Masyaallah, dahsyat tuan-tuan. Pembukaan arif billah dia. Wa man faniya bihi, dan barang siapa telah fana ia dengan Allah Ta'ala, mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjempakkan perasaan fana dalam kalbi dia. Apa fana? Ru'yatullahi bila khalqin. Tumfan fokus hati dengan Tuhan, hilang yang lain. Itu fana. Sebab apa dia hilang? Antabdu azamatillah, bahawa terselah nur kebesaran Tuhan nampak terang dalam kalbi. Berbanding dengan orang tak dibuka, gelap lagi, dan kita nampak langsung kebesaran Tuhan. Punya gelap hati dia, ya. Orang yang fana ni orang yang tarik, tarik kalbi dia, ada injisab, ketiga itu Allah Ta'ala beri semua. Lenyaplah keperasanan dia dengan yang lain. Di situ tempat berlazat. Siapa nak berlazat dengan Tuhan, dan itulah nikmat sebenar, dan itu yang disuruh, maka sila fana akan lenyapkan.
ya, lenyapkan keperasaan dengan khalqiyah, terus fokus di baqa, ya, bil khaliqiyah, baqa dia dengan Tuhan. Dan telah fana ia dengan dia. Dan saya jawab dia, ghaiblah ia dari tiap-tiap sesuatu. Betapa nikmatnya bila kita lepas ni, dia ghaib satu daripada tuan-tuan. Merdeka lah tuan-tuan, makam hurriyah. Bila kalbi kita lenyap daripada sesuatu, fokus ke dia, itu dipanggil makamil hurriyah, atau dipanggil makamul ubudah. Ya, hurriyah mana dia merdeka. Siapa bagi? Tuhan. Atala sentak, terik kalbi ni. Terus dia tak nampak angin dah. Tak ada yang besar melainkan dia. Ya, siapa kena terik sebelum masuk Islam? Siapa ni? Tukang sihir dia, Firaun. Firaun yang garang, yang hebat, punya ganak apa tak ada dah. Terus amantu billah Rabbi Musa wa Harun. Habis. Tak nampak dia. Jibril lakun tentapan. Semua dalam tadi. Hilang yang lain. Berlazat ia dengan Tuhan. Allahumma ja'alna minhum. Nah, saya ghaiblah ia daripada tiap-tiap sesuatu, ya. Maka tiada melihat ia akan mawujud. Tiada melihat, kitab ni kalau sebut melihat bil basirah, la bil basar. Bukan dengan mata kepala, kan, dengan mata hati. Ya, tuan jumpa ke dalam kalbi dia, melihat akan yang mawujud lainnya, lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, falam yara mawjudan siwahu. Maka tidak dia merasa, kalbi dia memandang yang mawjud adalah melainkan Allah Ta'ala. Wala mujidan illa iyahu. Dan tiada yang mengadakan melainkan akan dia. Dialah mujid yang hakiki, fa'il yang hakiki, mudabbir yang hakiki. Yang mawjud sebenar dia, yang mentadbir sebenar dia. Yang lain ni semua palsu. Ya, fa'il yang lain ni benar palsu. Ya, bukan hakiki. Ya. Kita nak kenal yang hakiki mudah. Pertama sekali, martabat wujud dia. Tu cukup dah. Martabat wujud dia. Wujud kita dengan wujud dia sama tak? Habis itu je cukup dah. Ya, tak usah bahas lain dekat martabat wujud dia. Wujud dia tidak didahului oleh ketiadaan. Bila wujud dia asliyun, tidak didahului ketiadaan, asal, berbanding dengan wujud kita adalah arid, baru datang, dulu tak ada. Maka siapa yang memerlukan mujid wal fa'il? Kita. Sebab kita tak ada. Nak pergi pada ada, mestilah perlu kepada pencipta, fa'il atau mujid yang ada. Adapun dia asli dah ada, faedah apa nak pergi? Dia tak berhajat. Dia tidak berhajat kepada pencipta, dia tidak bersandar kepada pentadbir, dia yang mentadbir. Ya. Kemudian ke depan wujud kita bersambung tak dengan Adam, dipanggil Adamul Lahik. Kita akan bertembung dengan ketiadaan. Dia tidak, dia baki, kekal. Ya, bila dia kekal, sifat dia apa? Baqa. Maka dia dinamakan Al-Baqi. Ismun minal asma', satu nama daripada asma' Allah Ta'ala ialah Al-Baqi, yang kekal. Itulah wujud hakiki. Ya, dia tidak bertembung dengan ketiadaan. Adapun wujud sebaliknya, yang palsu ni kita semua ni, semua didatang dari tiada kepada tiada. Ya, macam bayang tak ada. Maka menghadaplah pada hakiki, jangan menghadap pada bayang. Ya, ini dihadap pada makhluk. Bayangan makhluk ni, bayangan kewujudan Tuhan, membayangi mana menjadi dalil kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tawajuhkan hati kamu, wajih, hadapkan qalbak ilai, hadapkan kalbi kamu kepada dia. Barulah selamat nanti. Situ kunci kesejahteraan, ketenangan, kenikmatan hidup. Kalau kita nak cari kenikmatan hidup, kalbi kita dah menghadap pada makhluk, oh sorry, takkan dapat. Takkan dapat, Tuhan tak buka. Yang membuka dia, yang menutup pun dia tadi. Ya, Al-Fatih, Al-Fattah, ya, dia juga. Al-Mani, dia juga. Dia sekat, dia pembuka. Ya, kalau kita langgar dia punya adab, kita buka. Kita berhadap kepada makhluk, besarkan makhluk nak buka dengan dia, dia tak bagi. La kamala yuhibbul al-amalul mushtarak, la yuhibbul qalbul mushtarak. Sebenarnya Allah Ta'ala tak kasih bahawa amal tu disyirik, disekutukan, kita kalbi. Kalbi kita jangan disekutu dengan lain, dengan dia. Dasar tak apa dengan orang. Ya, kita jaga syariat luar, dalam jangan kan. Adab ketat. Ya.
Tiap-tiap nafas sebab letak dalam piku di dalam hati wana. Tiap-tiap nafas, tiap-tiap kelepan dengan dia. Baru dah betul dia. Tiap-tiap turun nafas dengan makhluk. Tahan nafas apa dengan makhluk. Orang naik tadi Allah, Allah. Sebab dia kata sikit kalbi. Kat kalbi tu rahsia dia pertama Allah, Allah. Yang tadi R, turun M, R, M, R, M. Betul. Lepas tu nak dapat makrifat. Makrifat apa? Berlipat kot. Dia je. Maka barang siapa telah sidq, barang siapa yang telah sidq fanaknya, maknanya jujur betul-betul jelas terang kefanakan dia daripada makhluk ni. Ya. Nasaya sidiklah baqa. Dia tak lama fana kan. Tuhan berikan fana hilang kehilangan pandangan pada makhluk membawa cepat kita kekal kalbi kita dengan dia. Ya, baqa tu apa dia? Ru'yatul khalqi billah. Ru'yatul khalqi billah. Dipandang makhluk semua dengan Tuhan. Ya. Kalau dipandang makhluk dengan makhluk itu kan baqa. Itu pekak angin tu. Dia tak bakak, dia bekak, tak benak tu je. Ya. Lenyapkan baru dia akan bagi bakak. Bila bakak apa? Ru'yatul khalqi billah. Kalau ru'yatul khalqi bil khalqi tu babas. Kita pandang makhluk dengan makhluk habis. Kita nak pandang makhluk dengan dia. Siapa lepas wujudan makhluk lepas daripada taksis iradat? Ada? Tak ada. Mana ada makhluk lepas daripada taksirul qudrah? Ada? Tak ada. Mana ada makhluk lepas daripada inkisyafil ilmi wal sami wal basar? Ada? Tak ada. Semua terikat. Kita terikat dengan apa? Taksis. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Tu sabda Rasulullah SAW. Apa yang Tuhan kehendak tu saja berlaku. Apa dia tak nak tak akan berlaku. Jadi apa yang telah sedang akan berlaku itu duduk dalam masyiah. Dalam kehendak Allah Ta'ala. Tak ada satu benda pun terlepas dari sila pandang benda. Ya, sila hidupkan, suburkan keperasanan ini syuur dalam kalbi. Bahawa dia akan rasa kesedapan dia dengan Allah SWT. Lepas itu dia akan pergi pada bakat kekal lah kalbi dia dengan Tuhan. Ialah dia memandang semua dengan Allah. Ya, jangan pandang makhluk dengan makhluk. Pandang makhluk dengan Allah. Itu panggil bakat kekal. Ya, ke situ akan dapat kelazatan dia dengan Allah Ta'ala. Dan pada siapa adalah pada Allah binasanya, nasihat adalah atas Allah gantinya. Ya, mana siapa yang berjalan kepada Ta'ala, ya, membinasakan, sanggup memberi pengorbanan, maka Tuhan akan ganti dengan ganjaran yang besar. Dia berjihad dengan harta benda dia, dengan masanya, ya, akhir dengan nyawa, maka Tuhan paparkan dalam Quran. Ya, apa Tuhan bagi pangkat dia apa? Apa dia? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Kau jangan sangka orang yang mati pada jalan Ta'ala tu syahid tu mati dah. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Ya, dia hidup di sisi Tuhan, lagi hebat. Yurzakun, dia beri rezeki. Bagaimana orang yang sanggup membinasakan, memberikan infak harta dia dan nyawa dia untuk jalan Allah, Tuhan sediakan dia kehormatan besar yang Tuhan sebut. Di samping syurga besok dia masuk yadkhulunal jannah bi ghairi hisab, dia masuk syurga tanpa hisab. Sahabat-sahabat kita di Palestin, ya, di Bosnia dulu, Chechnya, macam-macam yang kena zalim semua tu dibunuh dengan ngeri-ngeri, bunuh syahid jalan Tuhan tu. Kat mana dia sekarang? Kat mana dia sekarang? Fil jannah. Kita ni tak tahu lagi hujung tu macam mana kan. Dia dah selamat. Dia kalau boleh nak balik-balik nak syahid lagi. Memandangkan lebihnya syahid. Itu satu sudut. Ya, sudut kelebihan yang besar. Adapun satu sudut yang lain, di sudut zahir kita mengutuk. Ya, mengutuk sekeras-kerasnya kezaliman, kebinatangan kafir yang nak dilaknat oleh Allah Ta'ala melakukan kezaliman di luar peri kemanusiaan. Di dua sudut. Satu sudut kita kutuk sebab kezaliman yang cukup dahsyat, ya. Dan satu sudut lagi kita pandang segi hakikat kat mana dia orang, dia sedang bertana'um, bernikmat. Itu dia. Ya. Habis. Jadi orang yang memberikan sumbangan di perjalanan Ta'ala, Tuhan ganti. Itu sumbangan zahir.
Adapun yang batin ni, disanggup membinasakan apa? Kesedapan nafsu dia dengan memandang makhluk. Oh, dah dia potong, dia pump dengan Tuhan. Tuhan buka, Tuhan gantikan dia dengan makrifat yang tinggi. Ya, sebab dia sanggup. Dia bukan senang tuan-tuan nak potong ingatan khayal kita dengan makhluk macam. Ya, nak tembak dengan zikir bukan senang. Dia khayal tembak zikir kan dia malah lagi, itulah penat dah macam-macam dia lawan. Dia sanggup beri pengorbanan untuk memutuskan, memberikan tumpuan fokus dia kepada Allah Ta'ala. Maka Tuhan ganti. Dia berikan apa? Nikmat, kelazatan, keasyikan dan pembukaan. Pum, dia buka. Dia buka tak ada apa. Berlaku futuhat, maka berlakulah fana' wal baqa' dia dengan Tuhan. Nikmat paling besar. Ya. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gerun akan makam kebesaran Tuhannya. Bila dapat gerun, bila ada futuhat, pembukaan. Tak ada pembukaan ni apa arti rasa tak saja. Bila buka kalbi dia, Tuhan buka, apa dia rasa. Ya. Allah. Maka barang siapa telah sidik fana'nya nasayah, sidiklah bakaknya. Dan barang siapa adalah pada Allah binasanya, mana dia sanggup memberikan makna ijtihad, kesungguhan, mujahadah, ya, untuk meripih nafsu tadi. Nafsu yang jauh dia nak dekatkan, nak tarik. Oh, bukan kerja mudah kan. Nafsu yang tenggelam dalam kegelapan, dia nak bawa pada cahaya, bukan satu benda yang mudah. Ya, dia berjuang sungguh-sungguh meripih kedudukan nafsu dia tadi dengan pertolongan Allah Ta'ala. Akhirnya pum, Tuhan buka. Ya, bila Tuhan buka, Masya Allah, bernikmatlah ia dengan sebenar-benar nikmat. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila dia terbuka dia dengan Tuhan. Habis. Maka tanda dia bawah ni pula, man ahabbahu lam yusir alaihi syai'an. Ini sebagai siapa kita nak tengok, ada tak kat kita tengok lah kan. Man ahabbah, barang siapa yang benar jujur dia kasih dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka lam yusir alaihi syai'an. Tanda kasih apa? Al-hub awaluhu, apa dia kan? Ingat selalu sebut tadi kan. Kasih awalnya apa? Awaluhu dawamuz zikr, kekal zikir, jangan putus. Itu tanda orang kasih Tuhan. Kalau kejadian zikir kita putus banyak dia bersambung, itu kan kasih. Itu lalai lagi macam tak masuk lain ni. Tuan tak buka kan. Dawam qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, itu isyarat pada dawam. Qiyam dia berdiri dengan Tuhannya, wa qu'ud dia duduk dengan Tuhannya, wa ala junubihim dia baring pun dengan mengingati fokus dengan Tuhan, baru dia panggil dawam. Itu salah satu tanda hub. Kalau tak ada ni, dia boleh masuk lain mahabbah dengan Ta'ala. Ya, wa awsatuhu, apa awstu? Pertengahan dia. Iaitulah tumpuan hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Istighal dia dengan Tuhan, mahabbah kasih dia dengan Tuhan tadi makin kuat. Dan wa a'lahu wa nihayatuhu, paling tinggi akhir sekali. Nihaya dia apa? Allah tara, bahawa dia tidak perasan, tak pandang dalam hati dia ghairallah, lain dia Tuhan tak ada. Itu kemuncak. Di mana saja dia berjalan, duduk berjalan, sentiasa hati dia ma Allah. Maka ni taraf orang yang dikatakan bahawa dia panggil dia i'tiraf mahabbah dia dengan Allah SWT. Ya. Pertama dawamuz zikr, yang kedua apa? Al-uns, dibukakan kejinakan kalbi dia, Tuhan buka jinak hati dengan Tuhan. Dan yang ketiga, tidak diperasan, tidak dimandang, melainkan dengan dia. Ya, pandangan mana? Dalam semua kita bincang dalam tu ni. Satu kitab ni daripada alif sampai ya, A to Z semua kalbi dalam. Ya. Nak bahas dan luar tu kita fiqh dah siap. Nak bahas akidah, kita tauhid dah siap. Yang ni kita perbahasan untuk apa? Mukasyafatul qalbi. Ya, perjalanan tasawuf, makrifat tasawuf dia panggil tauhid khas. Apa tauhid khas? Tauhid dia mengenal Tuhan bil mukasyafah, dengan terbukanya kalbi. Kalbi yang tertutup jadi terbuka, yang jadi apa? Gelap jadi terang, yang jauh nak didekatkan. Itu peranan kita ya, dipanggil tauhidul khas atau kita tasawuf yang telah dikarang ditulis oleh arifin billah.
para arifin billah yang telah usul dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kalam-kalam ini pada kalamin laduniyah, kalam bentuk nur laduni yang Tuhan ciptakan hasil daripada terangkatnya hijab dari kalbi mereka itu, ya. Dia kata man ahabbah, barang siapa mengasihi akan dia taala, saya tidak melebihi atasnya suatu daripada segala iradatnya dan segala syahwat. Maknanya apa? Kita akan melebihkan yang lain daripada taala. Apa saja letak Allah di depan. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Itu dalam hadis sahih dibawa oleh Nabi SAW, di antara 3 perkara itu. Ya, salasun man kunna fihi, barang siapa yang ada 3 perkara ni, wajada halawatul iman, dia akan dapat kemanisan mahabbah, kemanisan iman ni. Antakun Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimma siwa. Bahawa Allah dan Rasul terlebih dia kasih daripada yang lain. Itu tanda ni. Ya, kalau letak benda apa sekalipun dengan Ta'ala, dia akan letakkan kerja dengan Ta'ala lebih dahulu. Man talabal akhirah adarra bid dunya wa man talabad dunya adarra bi akhirati. Maka arahan Nabi apa? Fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Man talabal akhirah adarra bid dunya. Siapa menuntut jalan akhirat, maka dunia dia akan ada risiko. Confirm ada risiko. Siapa yang menuntut dunia pula, akhirat dia akan ada risiko. Ya. Tuan-tuan nak mengambil kelebihan istiqamah qiyam yang mana manafik dia amat banyak, manfaat dia sekali pada dia lepas azab kubur. Ya. Orang yang qiyam ni sentiasa, maka tergadai tak kena nafsu dia, tergadai tak? Ada risiko tak? Ada lah. Orang sedap tidur dia kena bangun. Tuan-tuan nak puasa sunat, tergadai tak kelazatan dunia? Orang sedap makan, kita terpaksa tahan, kering tekak-tekak. Itu satu contoh kecil je lah. Yang mana nakkan yang besar ni, terpaksa kena beri bayaran. Bayaran apa? Mujahadah. Itu maksudnya. Begitu juga orang yang nak gila ke dunia, dia tak kira, pergi halal haram dan dia dapat jadi macam tu perangai. Bila bertembung 2 perkara ini, pimpinan agung kita dunia dan akhirat, wa Rasulullah SAW, memberikan keputusan fa'asiru ma yabqa. Kamu kena melebihkan yang kekal daripada yang binasa. Nisbah dunia dengan akhirat, yang kekal akhirat. Nisbah Allah dengan makhluk, yang kekal Allah Ta'ala. Ya, ada kata fa'asiru, ni dia ambil di sini, semua ada hadis ni. Ya, lam yusir. Kalau ada itu juga. Nabi suruh fa'asiru, kamu kena lebihkan, kena letak di depan matlamat hidup kamu ialah benda yang kekal, bukan benda yang musnah. Itu maknanya. Batu Sabit Al-Bunani, seorang daripada ulama besar, ya, tengok dalam hikam, semua tak lagi tepat kendak di Quran dan hadis. Sebab dia kata kadat hikam Ibn Atta ila asakan dari Quran yutla law jaza bi salatin li ghairi kalamillah la jaza bi kalamil hikam. Ya, kalau sekiranya dia kata hikam Ibn Atta ila asakan dari ini, ya hampir dengan kendak Quran, dia tak lagi kan. Ya, kalau tengok di Mesir sana berpuluh-puluh ulama karang syarah hikam, berpuluh-puluh dan yang dulu yang sekarang lagi macam yang buat pengolahan terlampau lazat dengan perbahasan Ibn Atta ila asakan dari. Ya, banyak. Kada, kalau ngaji bahasa Arab, kada dipanggil fi'il syuru', hampir, bukan macam Quran, hampir. Man kendak dia tak lari tu maksudnya. Kalau harus dalam sembahyang, selain daripada kalam Quran, aku baca hikam ni, tapi tak boleh lah baca hikam, batal sembahyang ni. Ya, itu maksudnya. Dia memuji akan kalam arif billah. Ya. Tengok sini terang, man ahabba, siapa yang kasih Allah Ta'ala, jawab dia lam yusir alaihi syai'an, dia tak akan melebihkan yang lain daripada syahwat dia, nafsu dia terutama. Dan inilah segala pekerjaan yang telah menyebutkan akan dia muallif oleh tuan pengarang Syekh Ibn Atta ila As-Sakandari Rajalaan, itulah segala alamat sampai. Ya, tanda orang terusul ya Ta'ala, akal bila itu. Ya, akan dia terbuka hijab dalam tiap-tiap pandangan mata luar, mata dalam dia sekali. Kita nak segentar dan mata luar buka, mata dalam pun buka. Mata luar memandang makhluk, mata dalam memandang Tuhan dia.
baru dia selamat. Kalau buka sebelah aja habis. Dipandang makhluk, ya Tuhan dia tak pandang. Oh, besar. Dan ada satu makhluk di akhir zaman besok, mata di sebelah je. Apa dia kan? Jadi kalau pandang sebelah tu, pandang besen tu, besen Dajjal. Dia pandang apa? Dunia akhirat kita nampak. Itu mata Dajjal. Kita dah buka dua. Mata luar memandang tanda-tanda kesan-kesan kehebatan Allah. Mata luar, mata dalam terus memandang kepada dia sendiri zat yang maha sempurna. Dan inilah segala pekerjaan yang telah menyebutkan akan dia oleh muallif dan pengarang, segala alamat tanda sampai. Apa makna sampai? Wusul ila Allah. Ya, bila nak sampai dia kena apa kan? Kita nak pergi Kuala Lumpur, KLIA, nak sampai kena apa? Kena berjalan dah tuan-tuan. Takkan dulu saya nak sampai, tak sampai. Wah, anda ni wali besar. Kena berjalan lah. Ya, berjalan tu yang Quran suruh fafirru ilallah. Tu nas Quran terpampang tu. Farra yafirru. Tu fi'il amal. Kalau mengaji bahasa Arab, al-amru yaqtadi rujub. Tu usul fiqh kita. Tiap-tiap lapas arahan mengenaki wajib. Fafirru, wajib kamu kena berjalan ilallah, menuju kepada Allah. Dia dua je, kata berjalan ke Tuhan, dia berjalan kepada makhluk Tuhan. Maka makhluk Tuhan siapa? Tu yang jahat banyak, syaitan, nafsu, iblis, semua makhluk dia. Berjalan terus kepada dia ilallah. Ya, maka jalan tu orang panggil tariqah, jalan. Ya, dia kena berjalan. Mana mungkin dia akan sampai kalau dia tidak berjalan. Maka berjalan tu dia ada kenderaan. Ya, kenderaan dia az-zul wal inkisar. Perasaan hina diri dengan Tuhan, pecah hati dengan Tuhan, bergantung. Itu kenderaan. Baru rohani kita boleh berjalan. Kalau hati kita tak betul berpaut dengan dia, tak berjalan, rohani kita tak ada jam. Ya, kalau buat ibadat kat luar je lah. Orang Kelantan bagi kalah kat luar ni. Dalam kosong. Tu maknanya dia kena ada perjalanan yang sempurna. Kemudian kena bersungguh. Berjalan pula ada yang sungguh, ada yang kuat, ada yang laju. Ya, begitulah maknanya. Kalau bersungguh-sungguh dengan adab-adab cara ni, insya-Allah dia cepat sampai. Sampai ke mana? Destinasi dia apa? Dia sebut adalah hadis sahih dari Nabi SAW. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu maqamul ihsan. Sampai sini mana dia jejak dalam maqamul ihsan, yang ada di dua sana dua martabat, dua maqam, dipanggil muraqabah dan musyahadah. Jejak situ mana dia masuk golongan wasilin, orang yang sampai ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah segala pekerjaan yang telah menyebutkan akan dia oleh muallif, oleh tuan pengarang, segala alamat sampai kepada segala makam yang tinggi, dan dengan dia ialah sah dan sempurna. Ya, maka barang siapa tiada mendapat akan dia dalam dirinya, maka saya kira jangan bagi dia mendakwa segala makam itu. Kalau dia rasa tak ada, jangan perasan-perasan. Nak dah dekat, jangan malu kita dengan Tuhan. Ya, hendaklah ia mengamalkan dia atas mujahadah. Kena banyak kita latihan mujahadah lagi pada barang yang mengesahkan akan dia dan menyempurnakan akan dia. Apa mujahadah yang paling besar ni? Buang pandangan makhluk dari kalbi. Buang. Ya, kalbi kita rasa dengan dia je. Jasad tak apa. Jasad kita pergi dengan makhluk. Ya, sampai peringkat dia duduk dalam makam kain bain. Kainun bainun. Ya, jasad dia sama makhluk, rohani tak, rohani dengan Tuhan. Imam Ghazali tulis di makam dia. Ya, di Iran ada makam Imam Ghazali. Dan wahai insan, aku beri kamu sangkar aku sahaja. Dalam aku tahu, dalam aku beri kepada kekasih. Mana kalbi, roh kita beri kat dia. Ya, adapun untuk orang kita beri jasad kita. Jasad kita bersama tak apa lah, kan? Adapun kalbi yang kita nak pakai. Sebab nak kenal para awliya sini payah. Perbezaan dia bukan jasad, kalbi. Ya, jasad kan sama. Kita makan, dia makan. Kita bekerja, dia bekerja. Kita ada penak, dia berada penak. Ya, sama, zahir sama. Ada pun beza dalam. Sebab dalam kata tak buka, kita tak kenal dia. Rohani dia tinggi. Ya. Dan ketahui alimu bahawasanya wujud makhluk itu, ya, kendak mereka itu bagi memandang hakikat dah. Wujudan makhluk sebenarnya sebagai cermin, mir'ah, mir'atul wujudillah, cermin untuk memandang Tuhan itu sebenarnya.
Tapi kita pergi tengok dengan cermin, tak tengok dalam. Ya. Tuan-tuan kalau balik, tuan-tuan tengok kaca cermin, tuan-tuan takkan nampak gambar dalam. Tak cari balik kan tengok. Kami ni apa kerja apa, aku balik masjid tengok cermin. Kita nampak gambar kita dalam apabila kita meninggalkan fokus kepada kaca cermin. Perasan tak? Kita tengok terus dalam. Macam itulah para awliya. Dia tengok terus pada Tuhan dia, sab hati dengan Tuhan. Mana dia tengok yang dalam, bukan yang luar. Kalau kita balik orang tertumpu kaca cermin, tengok kaca je dan dia tak perasan dalam, kita akan terhijab dengan gambar di dalam. Tapi bila kita tengok terus gambar di dalam, bermakna kita terhijab daripada memfokuskan pada kaca cermin tu. Saat kita tengok tembus. Faham tak? Maknanya cermin makhluk dipanggil mir'ah, cermin untuk memandang dia, kewujudan, kebesaran, keagungan dia, ya. Maka jadikan situ baru dia selamat. Tapi kalau dia terhenti pada makhluk, pada kaca cermin, dia tak nampak. Maka wujud mereka itu dipanggil nurnya. Tengok ni, wujud makhluk ni dipanggil apa? Nurnya, nur Allah Ta'ala. Makhluk ni dipanggil nurullah, bukan Allah. Bukan kata Allah pula syirik. Bukan Allah, nur, mana nur cahaya. Mana kita nampak satu dengan cahaya. Jadi kita nampak kebesaran Tuhan dengan cahaya. Cahaya apa? Cahaya wujudil khalaiq. Wujudan makhluk ni menunjuk kepada munawwir. Nur menunjuk pada munawwir. Allahu nurus samawati wal ard. Antara nur, apa makna nur? Ay munawwir, bukan tafsir. Nur bermakna munawwir, mana yang mencahayakan, yang mengadakan, yang mengurus segala-galanya dia. Itu makna nur situ. Ya. Kan dia kata pula kita ada nur, kita ada Tuhan. Betul tak payah sembahyang. Wah, ini jadi ayat pin. Jadi ilmu sesat. Ya, jaga tu. Dan zuhur mereka itu dengan nur itu menunjukkan hampirnya daripada mereka itu. Yang menunjukkan kita hampir. Ini nak bawa matan bawaan. Kita dengan Tuhan ni lebih hampir. Dan Quran kata apa? Akrabu min hablil warid. Dia lebih dekat dengan kita daripada urat merih. Urat dekat kan? Maka Tuhan lebih dekat. Dekat mana dia masuk tu? Bukan dekat hissi, dekat maknawi. Hissi dekat macam kita ni ada objek rapat kan dekat. Ni pada makna. Pada makna apa? Kita tak terlepas dari dia. Betul tak? Mana ada manusia terlepas dari iradah, kudrat, ilmu, mana lepas semua terikat. Itu maksud ini. Jadi kita sentiasa dengan dia. Kun ma'allah. Ya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Itu dipanggil muraqabah ma'iyah. Dalam Naqsyaband dipanggil muraqabah ma'iyah, digunakan ayatnya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Atalah ma'iyah, serta kamu. Serta macam mana? Dia ada dua tu. Serta hisiah dengan maknawiyah. Ya, kurban maknawiyan, la kurban hisian. Bukan hampir tu maksud kita dekat macam kita nak. Serta makna kita tertambat. Tidak ada satu orang boleh terlepas dari iradah. Tak ada satu makhluk lepas dari kudrah. Tak ada satu makhluk lepas daripada penglihatan, pendengaran dan pengetahuan. Apa tu maksud? Semua dalam kap. Itu ma'iyah. Maka benda ni nak disuburkan pandangan. Sentiasa kita syuur, kita pandang, insya-Allah nur dia lagi terang dan lagi terbuka, lebih terang makrifat dia dengan Allah Taala. Maka apabila telah engkau fikirkan, maka engkau ketahui bahawasanya apa? Innama hajabakal haq anka syiddatul qurbi. Ini akan dibincang, akan datang dalam tajuk ya maqamul qurbi. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Fa inna khairal Qur'an alhamdulillah. Subhanallah. Ya. Macam ini saya. Ya Allah.